Gina nak cakap douche tapi fikir pasal message sosial dalam filem ini. Tapi Gina punya douche bukan douche itu, okey? Douche. Adegan di mana keganasan rumah tangga ditunjukkan di dalam filem ini memang menakutkan ya bagi seorang wanita, dan satu tumbukan ataupun sepakan kaki dia kepada kita boleh membawa padah kepada kita. Kita juga boleh maut. Hey, hai you, apa khabar? Wah, hujung minggu ini anda berpeluang tak menyaksikan filem Dua Peti? Gina nak buat ulasan filem ini untuk anda supaya anda boleh membuat keputusan nak tengok ke tak nak tengok ke, ataupun kepada anda yang dah tengok dah, anda bolehlah beri komen ya jika perasaan anda lain ataupun pendapat anda lain daripada Gina. Gina nak dengarlah apakah your point of view. Gina nak buat ulasan filem ini dalam 5 kategori. Yang pertama, persembahan semua watak-watak. Yang kedua, skrip, jalan cerita dan juga dialog filem ini. Yang ketiga, lokasi. Yang keempat, plot twist dia ataupun plot dia. Dan yang kelima adalah message sosial. Cakap pasal persembahan, semua ya pelakon-pelakon filem ini telah membawa watak dengan begitu baik sekali ya. Tapi bagi Gina, Kajal yang muncul dalam filem ini dengan watak yang begitu serius, pegawai polis dan juga peguam kerana dia ada ya degree ataupun ijazah guaman, terlalu serius, dan Gina belum lagi ya biasakan diri dengan watak yang serius dia, kerana dia bagi saya kan image dia sebagai heroin filem-filem romantik dan juga filem-filem keluarga lebih sesuai untuk dia. Tapi tak apalah, ini first time kan, dia pun belum pernah membawa watak polis sebelum ini. Okeylah, dari segi lakonan memang best, tapi image dia yang Gina rasa sebab masih fikir tentang We Are Family ya, Kabhi Khushi Kabhi Gum ya, dan sebagainya. Of course kuch hota hai, dil wale dulhaniya le jayenge. Okeylah, tapi tak apalah, lama-lama kita akan biasakan diri dengan dia ya. Cakap pasal Kriti Sanon, dia memang cukup mantap untuk membawa dua watak yang berbeza, iaitu adik-beradik kembar. Seorang tu jahat sedikit, Shelley, dan seorang itu memang domestik, boleh masak, calon isteri yang baik, you know. Dia boleh membawa kedua-dua watak dengan baik. Surprise! Yeah, shock. Hi, I'm the twin. Shahir Sheikh, Shah Rukh Khan Indonesia kita, dia pun telah membawa watak dia dengan cukup baik sekali. Dia boleh jadi romantik, dia boleh marah, ya, dia boleh ganas, kejam. Semua watak-watak ataupun semua emosi-emosi yang dibawa olehnya begitu baik sekali. Anda boleh sayang dia, anda boleh kesiankan dia, anda boleh jatuh cinta dengan dia, macho, seksi lagi, dan anda boleh benci dia. Maksudnya dia berjaya membawa watak itu dengan baik sekali ya, watak Dhruv Sud di dalam filem ini. Cakap pasal skrip, dialog dan jalan cerita yang ditulis oleh Kanika Dillon, yang juga seorang producer dalam filem ini bersama dengan si Kriti Sanon. Bagi Gina ya, saya akan beri mungkin 1.5 hingga 2 bintang kepada skrip ini, kerana kita sudah banyak tengok filem-filem yang mempunyai jalan cerita, plot dan you know sebagainya sebelum ini dalam filem-filem Bollywood yang lain. So tak ada bagi Gina sesuatu yang baru yang telah dibawa oleh Kanika Dillon. Kategori ketiga iaitu lokasi filem ini dibuat di Manali dan juga Dehradun, tetapi di dalam filem ini ia diperkenalkan kepada kita sebagai bandar fiksyen yang bernama Devipur. Cukup baik sekali ya, pemandangannya cantik, bandarnya okey, rasa macam nak pergi holiday kat situ ya, sejuk, best. Kategori keempat iaitu plot twist. Bagi Gina, plot twist ni adalah bodoh sikit ya, tak ambil kira apa yang berlaku dalam realiti sebenarnya, kerana di sinilah ya kembar yang benci kembar yang satu lagi dia dalam filem Dua Peti ini, seumur hidup dia benci, tiba-tiba dia boleh jadi baik, tiba-tiba dia nak bantu kembar yang satu lagi. So persoalannya adalah, is blood always thicker than water?
ya, ataupun air dicincang tak akan putus. Itulah yang kita nampak. Tapi dalam realitinya ya, orang yang benci kepada kita ya, selalunya dalam keluarga ataupun kawan yang rapat, orang yang rapat dengan kita, tiba-tiba tak akan menjadi begitu baik sekali. Itulah bagi Gina tiba-tiba ya. Lepas tu pada masa itu kita juga tak dapat melihat perbandingan dua adik kembar ini, yang mana jahat, yang mana baik, kerana dua-dua watak pada masa ini dibawa oleh Kriti Sanon tidak ada perbezaannya. Itulah bagi Gina yang so adakah blood is thicker than water? Air dicincang tak akan putus? Mungkin juga ya, mana tahu ya, kalau orang ketiga datang dalam hidup kita ya, kita mesti sebagai satu keluarga akan bersatu dan menyerang dia, katalah, you know, attack the person dan katakan, you jaga-jaga, jangan buat macam ini kepada saya, okay? Ataupun adik saya, okay? Mungkinlah, tetapi I don't know, saya tak dapat terimalah dari segi itu. Dan juga selain daripada itu, dalam filem ini ada adegan self-harm, iaitu mencederakan diri sendiri dan juga depresi ya, yang dialami oleh watak Kriti Sanon, adik kembar yang baik, iaitu watak Soumya. Kategori kelima ialah message sosial. Dari segi ini, filem Dua Peti juga mempertengahkan message sosial keganasan rumah tangga ataupun domestic violence sambil menyamar sebagai filem thriller ala-ala Agatha Christie. Dari segi itu, ianya memang bagus. Ia adalah kisah amaran tentang jatuh cinta dengan orang yang salah ataupun dengan mempunyai matlamat yang salah. Ya, kita jatuh cinta ataupun kita nak kahwin dengan orang yang salah kerana kita rasa tak ada orang akan kahwin dengan kita sudah berusia dan sebagainya. So dari segi itu, dia lebih baik tunggu untuk orang yang betul, ataupun anda mempunyai matlamat yang betul kerana anda bersedia untuk mengambil tanggungjawab rumah tangga. Bagi saya di situlah betul. Tapi dari segi di sini watak Kriti Sanon yang adik kembar yang baik itu, dia juga telah berkahwin kerana dia ingin sangat berkahwin dengan lelaki yang depan mata dia. Apabila dipertemukan dengan adik kembar yang satu lagi yang jahat itu, tiba-tiba ketepikan dia. Dan pada suatu hari datang pada dia dan cakap, awak lah calon isteri yang baik, you know, adik awak yang satu lagi tu okey lah, dia sebagai girlfriend boleh lah, tetapi calon isteri tak boleh. So saya nak melamar, anda nak terima tak amaran saya? Dan yang kembar yang baik itu tiba-tiba macam ini aja, boleh lupakan segala-galanya, macam mana dia diketepikan, patah hati dan sebagainya, dan tiba-tiba berkata ya. Dan selepas berkahwin, barulah dia tahu suami dia ini adalah seorang yang cepat marah, dan lepas dia cepat marah, tak nak dengar kata, dia akan menjadi seorang yang begitu ganas sekali. Adegan di mana keganasan rumah tangga ditunjukkan di dalam filem ini memang menakutkan bagi seorang wanita, kerana lelaki memang kuat dan satu tumbukan ataupun sepakan kaki dia kepada kita boleh membawa padah kepada kita, kita juga boleh maut. So dari segi mesej sosial, filem Dua Peti telah membawa mesej ini dengan cukup baik sekali. 1/3 daripada wanita di seluruh dunia mengalami keganasan rumah tangga. Ianya bukan hanya dari segi pukulan dan sebagainya, tetapi juga verbal abuse, bukan hanya physical, verbal abuse, mental abuse. So oleh itu, jika anda dalam proses untuk membina rumah tangga, pastikan anda pilih jejaka yang betul. Dan bukan hanya jejaka sahaja, saya juga tahu ada juga wanita yang melakukan keganasan domestik ataupun rumah tangga. Bukan dari segi dia pukul, pukul juga ada, tapi bukan sekuat lelaki, tetapi macam-macam benda-benda lain yang dia buat juga pada pasangannya itu. So jika anda sedang melalui sesuatu seperti begini, cubalah mendapatkan bantuan. Tapi Gina tahu, jika anda hidup dengan dia dalam satu tempat, in the same space with that person all the time, memang susah untuk melaporkan. Dan juga
cinta itu masih ada kan. Kita sayangkan dengan orang itu walaupun orang itu tak betul dengan kita. Kita lihat Allah dia masih jaga saya, bagi duit, baik kepada anak-anak dan sebagainya. Tetapi dengan saya menjadi target bila sesuatu tak betul dalam hidup dia. So apa nak buat? Kadang-kadang memang susah untuk mencari jawapan kan untuk soalan seperti begini. Okeylah, anda saksikan filem Dua Peti dan jika anda sudah saksikan, anda beri komen kepada Gina. Okey. Gina nak cakap douche tapi fikir pasal mesej sosial dalam filem ini. Tapi Gina punya douche bukan douche itu, okey? Douche.